Hai. Hello, ya? Kat sini ada jual pahat tak? Jual pahat eh? Ada. Tapi nak buat untuk kerja apa? Kerja kayu? Betul. Kita ada dua jenis, Cik. Yang pertama jenis yang saiz 15mm. Yang kedua saiz 12mm. Jadi, tapi saya tak tahu macam mana nak gunakan pahat. tak tahu nak guna pahat? Nanti saya boleh demo. Okey. Yang pertama, kerja nak buat kayu kan? Pahat ni selalunya kita nak guna dia untuk buat penandaan. Lepas tu, buat pemotongan ataupun buat korekan pada lubang kayu. Proses pertama sebelum melakukan proses pemahatan adalah lakukan proses penandaan pada bahan kayu yang hendak dipahat menggunakan alatan seperti pensil, sesiku L atau pembaris. Lakukan proses penandaan mengikut ukuran yang telah ditetapkan oleh pengguna. Kemudian, akhiri proses penandaan dengan menggunakan kaedah lorekan pada ruangan kayu yang ingin ditebuk. Kemudian, apit bahan kayu menggunakan alat apit G terlebih dahulu agar kayu tidak mudah bergerak dan kerja memahat dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. Pegang pahat dengan kukuh dan pastikan tangan tidak terlalu dekat dengan mata pahat. Dengan berbentukan tukul kanding kayu, ketus secara perlahan bahagian hujung pemegang pahat lalu laksanakan proses penandaan awal pada bahagian kayu yang telah ditanda dengan menggunakan bilah pahat yang sesuai sebagai langkah awal bagi proses pemahatan. Kemudian, laksanakan proses memahat bahan kayu dengan arah pemotongan yang betul sehingga selesai. Gunakan kelajuan sederhana dan kawal pahat dengan baik. Okey, jadi Cik nak beli yang mana satu? Yang macam ni ataupun dua-dua? Saya ambil dua-dua. Okey, kalau dua-dua, okey, baiklah. Hai Kak, Ya? saya nak tanya, dekat kedai akak ni ada jual tukar Warrington tak? Ada? Kami ada. Nak tunjuk? Kalau macam tu, boleh tak tunjukkan pada saya macam mana tukar Warrington tu? Oh, boleh. Kita ada macam ni, Cik. Tukar dia macam ni. Yang pertama, bahagian yang pertama, yang satu ni dia ada permukaan yang rata. Yang kedua dia ada muncung tirus. Oh, Ya. boleh saya tanya lagi, tukar ni sesuai tak untuk kerja yang lebih halus? Ya, sesuai. Terutamanya kerja dekat tempat yang sempit. Memaku di tempat yang sempit. Menarik, boleh tak Cik tolong mokan pada Nak saya? demo Boleh je. Pertama sekali, pastikan jenis dan saiz paku yang digunakan adalah sesuai dengan kerja petukangan ringan atau di tempat yang sempit yang ingin dilaksanakan. Semasa menukul, pegang tukul di hujung pemegang untuk kawalan yang lebih baik. Gunakan bahagian muncung tukul Warrington yang tirus untuk memukul paku kecil yang menyasarkan ruangan yang sempit. Gunakan pukulan kecil dan terkawal untuk mengelakkan kerosakan pada bahan kerja. Kemudian, gunakan muncung tukul yang rata untuk kerja yang lebih lebar dan sesuai untuk memberikan tekanan yang lebih besar ke kawasan yang lebih luas. Pastikan tangan berada di posisi yang selesa dan jauh dari kawasan kerja. Ketuk dengan kekuatan yang sesuai untuk kerja ringan. Laksanakan proses ini sehingga kerja menukul selesai. Hai Kak, Ya, selamat datang ke kedai kami, Cik. Berapa yang boleh saya bantu? saya mencari barang ni. Ni mata son, Cik. Kenapa ya? Saya tak kerti guna, saya nak beli. Oh, nak beli tapi tak reti nak guna. Ya. Kejap ya, saya tanya bos dulu. Bos, mesti orang ingat dek. Ya? Dia nak ni. Oh, dia nak mata saw, dia nak cari mata saw tapi dah masa sama dia tak tahu nak guna. Bos bagilah penerangan. Ada kan dekat store kan? Ada sana bos. Awak nak beli tapi tak tahu nak guna kan? Ya, saya tak reti. Biasanya ada dekat sebelah sana. Untuk saya akan demo. Cara nak guna. Okey, baik. Saya akan tunjukkan cara menggunakan metal saw dengan betul. Ini merupakan sudut potongan yang kita inginkan. Ini adalah button keselamatan dan di bawah ialah merupakan button on machine. Untuk menghidupkan kita perlu tekan kedua-duanya sekali. Baik. Lepas tu dah tekan, kita tarik. Okey. Ini merupakan potongan sudut 0 darjah. Saya akan tunjukkan cara ingin membuat potongan 40, iaitu dengan tarik bawah. Lepas tu tekan kedua-dua button dan tarik. Inilah hasil potongan sudut 40 darjah menggunakan metal saw. Assalamualaikum Cik. Nak tanya, ni bengkel hardware ke?
Ya. Apa? Macam ni, saya cikgu. Minggu depan saya kena ajar pelajar untuk menggunakan sender. Awak boleh tak ajarkan saya cara-cara menggunakannya? Boleh. Jom, saya tunjukkan sender. Cara menggunakan hand sanding dengan betul. Di sini kita dapat lihat bentuk rupa sanding disc dan dia punya mata itu dikenali sebagai sanding disc. Cara untuk lekatkannya hanyalah letak saja macam ini dan kemudian hidupkan plug, letak pada permukaan kayu yang kita ingin gunakan, dan ini merupakan button on off. Kemudian kita start dan boleh tarik je macam ni. Tarik je, akan nampaklah dia punya persamaan. Okey, dah siap tu. Saya tunjukkan hasil menggunakan hand sanding disc yang telah siap. Cara penyimpanan peralatan di bengkel. Peralatan yang pertama adalah pahat. Pastikan pahat berada dalam keadaan bersih dan tiada kerosakan. Pastikan pahat juga dalam keadaan yang kering kerana ia akan mengakibatkan pahat berkarat jika terdedah kepada keadaan yang lembab. Seterusnya, letak pahat di dalam rak atau almari yang telah disediakan dan pastikan ianya tersusun. Peralatan yang kedua adalah tukul Warrington. Pastikan tukul Warrington berada dalam keadaan yang bersih dan tiada kerosakan. Letak tukul Warrington di dalam rak atau almari yang telah disediakan dan pastikan ianya tersusun. Peralatan yang ketiga adalah mesin meter saw. Simpan mesin meter saw di atas meja kerja khas atau di tempat simpanan beralas rata dan stabil. Seterusnya, pastikan bila mesin meter saw diposisikan ke bawah dan terkunci, iaitu safety lock digunakan. Seterusnya, simpan dalam bilik alat yang tidak mudah diakses tanpa pengawasan. Dan akhir sekali, bersihkan habuk kayu selepas digunakan. Peralatan bengkel yang keempat adalah mesin sander. Simpan mesin sander di tempat yang kering dan bebas habuk. Pastikan wayar dibalut dengan kemas dan tidak berbelit. Letakkan mesin sander pada rak mesin atau kabinet khas untuk mesin elektrik.